Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Terima kasih yang berhormat Pengerusi Tetap Al-Mursyidul Am dan Timbalan Syuda Am serta Majlis Syura Ulama. Yang Hormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden, sah kepimpinan perwakilan pemerhati yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala, kita berada di penghujung muktamar. Muktamar kita pada kali ini memperlihatkan kelainan dari sudut perbahasan, perwakilan dan usul-usul. Di samping komitmen yang ditunjukkan oleh perwakilan dan pemerhati sepanjang muktamar. Kalau tuan-tuan tengok ke belakang, pemerhati kita tetap berada di kerusi sampai tamat muktamar kita. Terima kasih banyak. Dengan 197 kawasan, saya melihat perlunya PAS mempunyai komplek PAS pusat bagi menerajui parti masa depan negara, insya-Allah. Keperluan ini diperlihatkan kepada kita semua dengan harapan besar rakyat kepada PAS khususnya yang diterjemahkan dalam keputusan pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan pilihan-pilihan kecil yang sambung menyambung. Melihat kepada ini, saya hanya ingin menyentuh beberapa perkara dibangkitkan oleh perwakilan berhubung dengan pemerkasaan parti khususnya. Lujnah pemerkasaan parti melihat bukan saja aspek persiapan parti dari segi organisasi, termasuk juga imej parti, di mana kita perlu mengangkat dan membina, memperkasakan organisasi kita. Sehubungan dengan itu, organisasi parti mestilah disusun agar ada penyelarasan di peringkat kawasan, negeri dan pusat. Terkadang ada lujnah yang ada di peringkat pusat tapi tak ada di peringkat negeri, tak ada di peringkat kawasan. Sebagai parti masa depan, kita juga mesti ada komitmen di peringkat negeri sekurang-kurangnya untuk mempunyai penyelarasan berhubung dengan portfolio yang ada di peringkat pentadbiran Esko Kerajaan Negeri dan kementerian di peringkat pusat. Supaya isu-isu yang berlaku di peringkat negara, di peringkat negeri, juga diberi perhatian di peringkat lujnah-lujnah yang ada di peringkat dewan-dewan dan di peringkat jawatankuasa PAS pusat. Kita ada WIN, Wawasan Induk Negara Sejahtera 2050. WIN kita adalah asas dalam menyusun organisasi. Karena itu, insya-Allah lujnah perkasaan akan memaklumkan dengan kadar yang segera selepas penubuhan jawatankuasa PAS pusat. Kita ada beberapa jawatankuasa yang akan dilantik sebagaimana peruntukan dalam perlembagaan parti, ya. Dan kita juga di peringkat negeri ada beberapa orang yang dilantik. Saya melihat adanya keperluan penyelarasan dari segi adun-adun kita yang berhormat. Sebahagian yang berhormat kita memang dilantik dah ada dalam jawatankuasa di peringkat pusat ataupun negeri. Namun sebahagian mereka tidak ada dalam jalur kepimpinan organisasi parti. Dalam taklimat tadi telah pun disebut perlunya kepimpinan ini berada dalam organisasi parti. Paling tidak mereka dilantik dalam jawatankuasa lujnah politik di peringkat negeri, atau turut hadir di peringkat jawatankuasa peringkat PAS negeri, supaya maklumat parti dapat difahami oleh ahli-ahli yang berhormat kita, dan supaya pusat khidmat parlimen ataupun DUN tidak akan bertembung dengan kepimpinan di peringkat kawasan dan di peringkat negeri. Ini sangat penting
supaya ada penyelarasan. Kita tak boleh elak bahawa di sana ada beberapa tokoh kita yang telah terpilih dalam pilihan raya, lalu kita mesti meletakkan mereka, meraihkan mereka di tempat yang sesuai. Sebagaimana kalau kita lihat panduan yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam iza faqahu. Orang yang mulia zaman jahiliyah, kata Rasulullah, dia mulia dalam Islam bila mana dia faqih. Mayurillahu bi khairan yufaqihu fid din. Maka kan itu penting adanya penyelarasan ini. Jadi dua perkara. Pertama, lojnah organisasi. Yang kedua, kepimpinan yang berada dalam organisasi parti. Ada pandangan yang minta supaya ketetapan kursi ni wakil daripada Selangor dapat ditetapkan lebih awal dalam penyusunan gerak kerja parti. Setiap kali dalam pilihan raya, perkara besar yang terpaksa kita hadapi ialah pengagihan kursi. Kita tak ada masalah sangat dalam parti dalam masalah meletakkan calon. Tapi bila kita bersahabat membina muafakat politik, kita ada perundingan kursi. Ada kursi yang kita nak, kadang-kadang tak dapat. Ada yang kita tidak sangka, tiba-tiba dapat. Yang paling pelik sekali, yang tak dapat tu rasa menang. Yang dapat tak rasa menang. Sebenarnya kita bekerja sebagai satu tim. Kita perlu perkukuhkan muafakat politik dalam Perikatan Nasional. Maka kan itu di peringkat kawasan perlu diperkukuhkan, diperkasa keajidan ini. Datuk Seri Agung telah pun jelaskan, kita perlu membanyakkan cawangan gerak kerja parti. Sebab ini asas. Bila kita nak pilih untuk dapatkan kursi, kekuatan tu salah satu di antara syarat yang perlu ada. Dalam pilihan negeri, kita akui ada gelombang di kalangan rakyat untuk buat perubahan. Namun kesediaan parti untuk mendukung agak kekurangan. Menyebabkan hasrat itu tak dapat disambut oleh jentera parti. Bila kita semak berapa cawangan yang kita ada tempat kita nak bertanding, berapa jumlah peti undi yang ada, nisbah dengan cawangan yang kita ada dan ahli kita. Sebab itu saya mengambil kesempatan ini untuk negeri-negeri yang ada pilihan raya berasingan, Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan. Negeri ini sangat bertuah. Di samping negeri yang kita kuat, Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan sangat bertuah. Kerana jentera-jentera luar datang membantu memperkasakan kekuatan di semua kawasan-kawasan yang kita bertanding. Maka apa yang sedia ada perlu diperkasakan, dipertahankan. InsyaAllah kita penuh yakin kita punya potensi besar untuk menawan Perak, Pahang, Selangor dan tidak mustahil Negeri Sembilan pada masa depan, insya-Allah. Gelombang sokongan pada kita yang satu masa menjadi masalah besar, khusus kawasan Felda. Hari ini Felda menjadi lubuk kita, kekuatan kita di kawasan-kawasan yang kita bertanding. Sebagai contoh yang mudah, di Parlimen Kuala Kerau, timbalan pengurusi kita, menang satu Don Jengka. Don Jengka ada 9-10 peti undi. 9 peti undi Felda. 9 daripada 10 Felda. Tapi kemenangan satu Don menyebabkan kita boleh tawan semua Parlimen Kuala Kerau. Demikian juga Don Pulau Tawar. Sebelum ini kita payah nak menang. Ada 16 Felda dalam Don Pulau Tawar. Tapi pilihan raya baru ini mencatatkan sejarah. Kita tawan semua Parlimen, semua Don dijerantut dan Parlimen dijerantut. Maknanya kita punya potensi besar untuk kita mengambil alih menerangi kerajaan persekutuan
dan kerajaan-kerajaan negeri, insya-Allah. Saya juga ingin menyentuh soal kluster-kluster utama. Dalam perbahasan usul, kali ini kita ada usul yang menyentuh soal ekonomi, soal kemiskinan rakyat, kos sara hidup, termasuk SG4 dan isu alam sekitar. Isu pemanasan global dibahas oleh perwakilan diterima sebulat suara. Apa yang penting pada kita, kita perlu perbanyakkan NGO yang mendominasi isu-isu alam sekitar. Sewaktu saya merajui kementerian ini, saya dapati tidak banyak NGO Islam. Kita perlu membanyakkan NGO tersebut untuk kita mengangkat isu-isu yang melibatkan alam sekitar, sebab dia menyentuh merentasi kaum, politik dan sempadan agama. Oleh kerana isu ini satu isu yang besar di peringkat internasional, maka PAS mesti menjorai sebagaimana usul kita. Kita mesti memulakannya. InsyaAllah negeri-negeri yang kita menangi, saya ucap tahniah besar kepada Kerajaan Kelantan yang telah berjaya mengubah persepsi menjadi negeri yang antara negeri yang bersih pada masa ini. Alhamdulillah. PAS, kita menterjemahkan apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW, an-nazafatu minal iman. Demikian juga soal pembaziran. Kita perlu menghentikan air yang keluar sedikit daripada paip bertahun-tahun, kita tak rasa banyak, tapi kita letak berdi satu malam melimpah. Bayangkan dah bertahun paip itu bocor yang perlu kita ganti. Dengan contoh-contoh kecil ini, saya yakin insya-Allah NGO kita mampu. Sebab bila berlaku musibah, bencana sebagainya, Jabatan Amal lah, petugas kita lah yang tadi yang ke depan memberi bantuan, sokongan, bantuan kepada mangsa-mangsa. Saya nak kutkan satu peristiwa kehadiran saya dalam ceramah kempen di Rantau Panjang, kawasan Katlah. Malam itu kita menerima 450 orang ahli UMNO menyertai PAS. Peluang diberi kepada wakil UMNO untuk berucap, kerana kita nak dengar kenapa mereka bersama PAS. Ketua Wanita UMNO dalam ucapan menyebut, setelah bertahun-tahun dia memerhatikan bila berlaku musibah, siapa yang mari tolong kita. Bila berlaku bencana, siapa yang mari tolong kita. Anak-anak muda daripada Jabatan Amal mari tolong kita, mari bantu kita. Adun-adun kita, ahli-ahli parlimen kita turun bersama dengan mangsa-mangsa. Di mana pergi petugas UMNO? Ni dia tanya dalam perbincangan. Mana pergi pemuda-pemuda mereka? Saya rasa malu menjadi pemimpin UMNO. Itu disebut. Dia menyertai PAS kerana rasa terhutang budi, perjuangan, pengorbanan dan keikhlasan petugas-petugas PAS yang tolong waktu mana ditimpa bencana. Terima kasih banyak kepada petugas-petugas parti yang kita tolong mangsa tanpa mengira parti politik. InsyaAllah usaha kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memperkasakan agenda tarbiyah, dakwah dan siasah dan kluster-kluster yang berada di bawahnya, dan ini akan disusun. Sebagai akhirnya, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk kita merakamkan penghargaan yang tinggi kepada semua petugas-petugas yang telah menjayakan sewaktu mana kita menghadapi pilihan raya umum yang lalu. Tanpa sokongan mereka, tidak mungkin kita mencapai kejayaan pada hari ini. Hari ini kita berada dalam pencapaian terbaik. InsyaAllah pilihan akan datang, kita akan cuba usaha lebih baik daripada apa yang kita pada hari ini. Kita mampu melaksanakannya. Dan kita boleh melaksanakannya. InsyaAllah amanah kepada ahli-ahli yang berhormat,
parti telah pun buat keputusan, Tuanku Presiden telah pun bersetuju untuk kita adakan satu himpunan, satu retreat ala yang berhormat kita, sama di peringkat parlimen ataupun adun, untuk kita mendengar taujihat amanat pimpinan, bagaimana kita mengurus mentadbir supaya kita mampu menjadi model terbaik setelah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita bincang, kita dengar dan kita ambil mutiara-mutiara daripada pembahas-bahas kita, insya-Allah akhirnya kita akan mendengar amanat Tuanku Presiden kita yang kita kasihi. Mudah-mudahan kita balik dengan semangat untuk bekerja dan terus bekerja, sabar, istiqamah hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sirah ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.